Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ini kita nak bincang tafsir Azhar nak bincang kitab tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka lah. Terkenal gitu. Cuma ni kita tak start dari awal, kita start dengan jilid kelima dah. Ni sekarang ni kita nak bincang surah Yunus ayat kelima. Surah Yunus ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Surah ayat kelima dah kena kita nak bincang ayat ni lah. Dialah telah menjadikan matahari terang benderang. Wallazi ja'ala asy-syamsa, menjadikan, ja'ala menjadikan asy-syamsa matahari, diaan cahaya terang benderang lah. Wal qamara nura, dan bulan pula bercahaya ni. Ada bahannya dia ni betul-betul mengeluarkan cahaya dia. Nura ni macam pantulan cahaya gitulah perbahasa ulama ni. Wa qaddarahu manazil, dan telah dia tentukan untuknya tempat-tempat perjalanan. Qaddarahu manazila, dah tempat-tempat perjalanan supaya kamu ketahui bilangan tahun-tahun dan hitungan. Ta'lamu adadas sinin wal hisab. Hisab tu perhitungan lah. Nak tahu tahun bila, masa bila dah guna bulan lah. Tidaklah Allah menjadikan demikian itu, ma khalaqallahu zalika illa bil haqq, kecuali melainkan dengan benar. Dengan ada maksud untuk menyatakan kebenaran lah. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dia jelaskan tanda-tanda untuk kaum yang mahu mengetahui. Jadi Allah terangkan benda ni supaya orang ni hadis ni nak mikir tu boleh ambil tahu dah. Ayat ke-6 pula, sesungguhnya pada perlainan malam dan siang bertukar ganti dah malam dan siang. Inna fi ikhtilafil lail wan nahar, malam dan siang tu pertukaran malam dan siang. Dan apa yang telah dijadikan Allah di semua langit bumi, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, adalah tanda-tanda bagi kaum yang mahu bertakwa. La ayatin liqaumin yattaqun, adalah tanda-tanda bagi kaum yang mahu bertakwa lah, mahu taat pada perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Sudah kita disuruh merenungkan zaman depan yang akan dihadapi, bahawa di balik hidup yang sekarang ini akan ada lagi pengembalian hidup. Lepas kita ni hidup, lepas ni kita mati, lepas hidup semula dah. Kita pun disuruh merenungkan yang ada di sekeliling kita. Tadi disebut semua langit dan bumi sekarang dihadapkan pada isi langit. Dan bagaimana hubungan semuanya itu dengan kehidupan manusia. Tuhan bersabda yang bermaksud, dialah yang telah menjadikan matahari terang benderang dan bulan bercahaya pangkah. Memula ayat kelima lah. Tadi dah kita bincang dah. Sini terdapat perbezaan di antara daw dan diya'an yang kita artikan terang, dengan nur yang kita artikan cahaya. Menurut setengah ahli tafsir, diya'an yang kita artikan terang itu ialah terang yang timbul dari dirinya sendiri. Diya' ni terang daripada diri sendiri ya. Daw'un, diya'an. Dan nur yang kita artikan cahaya itu ialah sebagai bekas daripada terang yang menimpa dirinya. Pantulan cahaya lah, seumpama pelita berapi ya. Dia adalah terang, dan terang pelita itu memantul kepada kaca jendela. Maka bercahayalah kaca jendela itu tersebab terangnya pelita. Mas pantulan tak? Seorang kehilangan sebentuk cincin bermata berlian, lalu dicarinya malam hari. Cincin itu tidak akan bertemu kalau dia tidak membawa pelita atau lampu. Sebab lampu itu memancarkan terang atau sinar, dan lantaran ditimpa sinar terang lampu itu, berlian tadi akan bercahaya. Setelah kita mengetahui bahawa bulan itu bukanlah terang bersinar sendirinya, melainkan matahari lah yang memancarkan terang dari dalamnya sendiri daripada nuklear, letupan nuklear menghasilkan cahaya yang kuat tu. Lepas tu dia kena cahaya dia lah kena pada bulan, pantul ke bumi balik. Sebab sepenuh matahari itu adalah bahan bakar belaka dah. Jadi matahari itu dia akan berlaku pembakaran dah, gabungan antara hidrogen dengan hidrogen menghasilkan helium lah. Nuclear fusion kata dia. Gabungan atom-atom lah.
Dan terang matahari itu memantulkan pada bulan, cahaya dia tu kena bulan tak? Lalu bulan pula menjadi bercahaya laksana berlian kena cahaya lampu tadi ni. Umpama yang dulu cari belia tengah malam ni kak, bawa lampu kak, lilak-lilak, nampak lilak-lilak cahaya tu, tanda belia kerana kena lampu pelita dah. Zaman dulu dah. Maka lebih fahamlah kita maksud ayat menerangkan bahawa matahari memancarkan sinar terang dan bulan bercahaya. Menurut ahli tafsir Az-Zajjaj, soal nama dia Az-Zajjaj ni ahli tafsir, bahawa kata-kata dia itu adalah jamak dari daw'an. Dia antara jamak daripada daw'an lah. Sebab katanya terang matahari itu bukan satu, melainkan banyak. Lantaran itu tidak dapat dikatakan lain dari bulan yang mempunyai nur. Nur bulan hanya satu, bukan banyak nur. Anwar lah. Maka berkatalah ahli warna-warna, bahawasanya terang sinar matahari itu tersusun daripada warna yang 7. Yang kadang-kadang dapat dilihat membayangkan sekitar panas bercampur dengan hujan, pelangi ataupun yang lala ataupun indera. Kalau dia kata cahaya putih lah dah. Cahaya matahari tu ada cahaya putih. Cahaya putih tu kalau kena air hujan ke apa, dia akan nampak pelangi lah. Ada 7 warna lagi dah. Ada 7 warna lagi pada pelangi lah. Itulah yang kata tu. Tapi boleh kata tak? Boleh pun kalau cahaya putih sama juga lah. Kalau kira lah. Cuma yang pantul lah boleh masuk ke bumi lah. Pada pagi hari sebelum sepenggalah matahari naik, dikenal sinar matahari itu mengandungi warna ultraviolet. Sepenggalah ni apa panggil istilahnya? Segalah lah. Istilah tuduhan lah dah. Kadang-kadang sinar itu memecah dan memantulkan berbagai-bagai campuran warna pada waktu pagi atau petang, tengah hari, musim panas dan musim hujan. Sebab itu dapat perlu kita fahamkan jika Az-Zajjaj mengatakan bahawa diya'an bukan kalimah mufrad, melainkan jamak banyak. Daripada bulan disebutkan nur, kata mufrad bererti satu cahaya. Dan telah dia tentukan untuknya tempat-tempat perjalanan. Di sini terdapat 2 kalimah mempunyai erti mendalam mengenai perjalanan bulan. Pertama, dia ditentukan untuknya. Dari kalimah waqaddarahu, yang bererti bahawasanya peredaran bulan mengelilingi bumi itu sudah ada ketentuan takdirnya yang sudah dipastikan. Tidak akan berubah-ubah lagi buat selama-lamanya. Telah ditentukan untuk bulan itu perjalanan atau peredaran yang tetap dari detik ke detik, dari minit ke minit. Melainkan setengah detik pun sudah ada ketentuan yang tidak boleh berubah. Matahari ni, bulan ke matahari ke apa ni ada manazil, ada orbit dia, ada ketentuan dia lah. Di sini kita mendapat tafsir yang jelas dari kalimah qaddara, yuqaddiru taqdiran, yang berlaku pada bulan, matahari dan seluruh alam cakrawala. Yang berlaku ketentuan itu dengan sangat sempurna dan sangat teliti. Sehingga dengan sebab demikian kita tidak boleh lagi memberi erti takdir secara serampangan. Sehingga dapatlah kita lihat kenaikan bulan dari sehari bulan, 2 hari bulan, bulan sabit, bulan purnama dan bulan susuk. Tiap-tiap ajaran malam ada ketentuan tempat perjalanannya dalam falaknya dah, yang tidak pernah melampaui atau keluar daripada yang telah ditentukan itu. Dia Allah tentu dah. Kita boleh tahu awal bulan, akhir bulan. Nak masuk bulan puasa, nak masuk bulan apa raya dah, hari raya. Semua tu telah ada ketentuan, ada kira yang tepat. Ahli-ahli falak menamai manazil atau tempat perjalanan bulan itu sejak zaman purbakala. Sejak manusia memperhatikan keindahan langit di malam hari yang cerah. Dalam bahasa Arab disebut 28 manazil. Pada manazil itu bulan dapat dilihat dengan mata. Kalau bilangan bulan 30, maka 2 malam tidak dapat bulan, 2 malam tak dapat bulan dilihat. Jadi hak nampak molek ni 28 hari dah, 8 manazil. Supaya kamu ketahui bilangan tahun-tahun dia hitungnya. Ayat ini menjelaskan bahawasanya perjalanan bulan yang teratur demikian rupa dan ketentuan yang tetap pada tempat-tempat yang tertentu menurut nama bintang-bintang yang tertentu itu ialah supaya kamu ketahui atau kamu pelajari. Jadi pergerakan bulan curah siaga apa sebenarnya apa panggil untuk kajian kita dan manusia kajian. Kita nak mengaji sains dan kajian yang lebih detail, lebih canggih. Itu ketentuan kehendak Islam sebenarnya dah. Bukan putih patut kaji orang Islam. Tapi dia kan nak kita nak belajar dia lah dia. Sebab hidup pun di dunia ini mesti punya hisap, perhitungan dah. Umur yang kamu lalui ini adalah kumpulan dari detik, minit, jam, hari, bulan dan tahun-tahun.
Lalu beberapa tahun orang yang tidak mempelajari perjalanan bulan, yang 12 bulannya menjadi 1 tahun itu adalah orang yang tidak mempunyai hari lampau. Hari kini dan hari esok, kita hidup di lingkungan oleh ruang dan waktu, oleh zaman dan makan. Kalau hitungan tidak ada, berarti zaman tidak ada pula. Tidak pula ada. Ayat yang mula sekali turun ialah Iqra. Berarti bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq lah. Iqra. Suruh baca dah. Ada kata belajar, buku belajar settle karut tu dah. Quran mula sekali suruh baca dah. Bukan kecil kata gue suruh baca dulu. Bukan masuk baca. Maksudnya supaya kita ni berfikir ilmiah. Iqra tu bukan masuk baca saja. Maksudnya kita berfikir, mencari kebenaran. Dah, bukan taksub tu masuk Iqra. Dah, masuk Iqra senang, bukan baca saja. Kalau baca dengan kadang taksub pada buku tu super tolong kau nak cari tok guru dah, taksub kat guru dah. Cari hujah yang penting ni maksudnya baca dengan cari hujah. Dan hujung dari 5 ayat yang mula-mula turun yang dimulai dengan Iqra itu ialah Al-Qalam. Yang bererti pena untuk Allah. Mengajar kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah SWT pasal kita ni menulis, mengajar, baca ni. Bahkan hujah dengan kitab ni, dengan tulisan ulama mu'tabar jauh lebih baik daripada hujah dengan tok guru. Tok guru hebat setara mana pun, riwayat mulut dia tidak kemah lagi berbanding dengan guna kitab ni. Guna dalil, guna apa lebih kemah lagi. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Guna kitab, guna tulisan, guna pena. Dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-2 ayat kedua, ditegaskan lagi bahawa kedatangan Rasul diutus di dalam kalangan orang yang tak dinya ummi, tidak pandai menulis dan membaca, ialah hendak membacakan, membersihkan dan mengajarkan kitab dan hikmah. Meskipun dahulunya mereka itu dalam kesesatan yang nyata, saat ni tidak berilmu, tidak banyak membaca, tidak banyak mengkaji. Terima buta, tokoh-tokoh masyarakat, kecek saja dah. Tok guru, tok ustaz, kecek saja tanpa berfikir secara ilmiah. Maka dari kumpulan segala ayat ini yang sekarang dijelaskan lagi dengan menyebut satu jurusan, iaitu perhitungan perjalanan bulan hisab. Jelas sekali bahawa maksud agama Islam bukanlah hendak membiarkan orang tinggal bodoh. Sekurang-kurangnya peredaran bulan ke bulan mereka wajib tahu. Jadi dah Islam sendiri suruh kita kaji alam sekeliling, sains ke apa, masuklah perkara bulan dah. Memperdalam pengetahuan tentang ketentuan perjalanan bulan yang manazilnya dah, tempat naik turun dia tu, boleh menimbulkan ilmu falak ataupun ilmu hisab. Dan ilmu ini tidak dapat dipisahkan dengan ilmu ukur, sebab perjalanan bintang-bintang itu pun adalah dengan ukuran belaka. Sekarang orang tengah berusaha hendak terbang ke bulan dan hendak menyelidiki bulan pula. Usaha ini tidak akan berhasil kalau tidak ada ilmu falak dan ilmu ukur. Cuma peringkat tinggi lah kah, NASA ke apa dah. Hitungan yang sangat teliti tentang edaran bulan mengelilingi bumi dan edaran bumi mengelilingi matahari, dan penyelidikan tentang cuaca di cakrawala ni, alam semesta ni. Itulah yang dipelajari orang sehingga dapat mengirimkan orbit atau mengirimkan manusia ke bulan. Manusia naik ke bulan. Tafsir juz 11 ini tulis pada Januari 1996, sedangkan astronot sampai ke bulan Julai 1999. Dari tafsir ni, saya tulis nama dah. Dr. Hamka tulis 1995 dah. Dia meninggal 1945 lebih kurang gitu lah. 1995 tulis tafsir ni. Masa tu tak naik bulan lagi dah. Tapi terbuka dah Dr. Hamka ni telah terbuka dia. Sedangkan tahun 1999 barulah bau putih gapo dok ngepil dok suhu dia naik ke atas bulan lah. Tapi ilmu tentang perjalanan ke bulan itu dapat pula merata bukan sahaja untuk sarjana falak dan ahli ilmu alam sahaja. Pengetahuan tentang ketentuan perjalanan bulan dan manazilnya itu dapat juga diketahui sekadar dasar oleh yang butuh huruf sekalipun. Semua mata dapat melihat bulan sabit, bulan purnama dan bulan susuk dah, boleh nampak, boleh terai, boleh mengambil, boleh kecil anak bulan ke apa dah. Malahan orang Arab Badui di gurun pasir Arabi seketika ditanyai dapat menunjukkan bulan di malam ini dan nama bintang manazil tempat lalunya. Ia akan mempengaruhi pula kepada perubahan udara, musim dingin, musim panas, musim sedang dan musim gugur. Satu kali kami beristirahat di sebuah qahwah, kedai kopi Arab pukul 9 malam di bulan Oktober 1950. Tahan kali ceritanya. Si Izzat, sopir kami, driver kami lah, melihat ke langit. Dan bulan Zulhijjah mulai susun. Kerana habis mengerjakan haji. Lepas boleh haji ni dah. Lalu dia berkata itu mizan.
Sedangkan si Izzat bukan keluaran sekolah menengah pun dah. Sebab di tanah Arab itu boleh dikatakan seluruh malam jarang diseliputi awan. Tambahlah negara Arab tu pada pasir tu awan kurang dah. Bulan dan bintang-bintang terang-terang kelihatan lah. Tak seperti kita ni banyak terlindung dah. Tentu nampak tu bulan terang dah. Dan nama-namanya pun sampai mereka hafal dah. Dah. Gapo lah apa. Bintang Scorpion gapo tu lah dah. Jadi mereka ni dia tahu dah. Arah utara selatan dengan tengok bintang dah. Demikian juga orang-orang pelayaran mereka pun mengenal nama bintang-bintang kerana bintang-bintang adalah pedoman mereka dalam pelayaran. Orang Bugis, Mandar, Buton, Madura dan lain-lain yang suka berlayar menghafal nama-nama bintang sebagai manazil dari bulan. Sebagaimana manazil lah, sempurna bulan lah. Oleh sebab itu, ilmu tentang perjalanan bulan lebih mudah dari mengetahui perjalanan matahari. Matahari tidak berubah-ubah besarnya tiap terbit dan tiap tenggelam. Sedangkan bulan selalu berubah-ubah. Sebab itu mudah diketahui nampak terang dah. Bulan putih kita kata bulan Masihi ni. Sebenarnya bukan berdasarkan bulan, tak boleh panggil bulan, tak boleh panggil Mars lah. Panggil matahari sun kan benarnya. Sebab ni dia berdasarkan antara bumi dengan matahari lah, pergerakan bumi lah. Cuma dia penting dari segi musim lah. Dan banyak lah berlaku. Beratus tahun tu berlaku perubahan kesilapan kiraan macam-macam lah. Nak sampai ke zaman ni pun ada lagi dah. Kiraan ke adalah perubahan sikit-sikit dah. Tapi dulu juga banyak perubahan salah. Sebabnya dia bagi tak nampak. Sebab itu mudah diketahui. Dan bulan ni mudah kita nampak, mudah tahu. Itulah sebabnya maka dalam agama Islam segala perhitungan tahun didasar kepada edaran bulan qamariyah. Bukan matahari, bukan syamsiyah dah. Mengerjakan puasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji di bulan Zulhijjah. Lantaran menurut perhitungan bulan bukan matahari lah, maka baik mengerjakan puasa atau mengerjakan haji. Orang boleh merasai puasa di musim hari panjang dan pada malam pendek atau hari pendek dan malam panjang. Berubah-ubah lah. Ada kritik kata tak bagus Islam ni guna bulan dah. Baik putih guna matahari musim bulan itu. Dah sebenarnya tidak. Dia tak mikir panjang dah. Bulan ni kalau kita guna bulan sungguh dia ada perubahan. Ada kita boleh puasa musim panas, musim sejuk. Bukan musim sejuk sama, bukan musim panas sama, berubah-ubah dah. Jadi kalau semata-mata guna bulan, guna matahari, kalau matahari tu kata musim sejuk sama puasa, kat lama lah tak? Pasal sejuk ni kaedah dia musim sejuk di negeri utara ataupun selatan ni. Sejuk itu adalah menandakan malam yang lama. Bukan musim sejuk, musim panas masalah tak? Musim panas tu, musim yang lama malam sebentar je. Kalau kena musim panas ni bulan, kita kata bulan ni ke apa dah. Jadi masa tu kak siang lama. Dah siang lama kak puasa lama kena bulan ni sama kak letih lah. Maliklah guna boleh maksudnya berubah-ubah masa panjang, masa pendek barulah kehidupan kita boleh merasai puasa lama, puasa pendek dah. Baru ada hikmah dah. Haji boleh merasai di musim dingin, musim sejuk pun atau di musim sedang pun ada tak? Musim panas pun ada. Dalam 35 tahun boleh bergelir merasai perayaan musim mengerjakan puasa dah. Tidaklah Allah menjadikan demikian melainkan dengan benar dah. Allah buat gitu. Ada hikmah dia, ada kebenaran dia dah. Inilah jaminan Allah terhadap terangnya sinar matahari atau cahaya bulan itu ataupun perjalanan falaknya. Semua teratur dengan sangat teliti. Sehingga manusia terjamin hidupnya di muka bumi ini, malamnya untuk istirahat, siangnya untuk berusaha. Terutama tentang sinar atau cahaya itu. Bagaimana pertaliannya dengan hidup, dengan kesihatan dan bagaimana pula kegunaan tiap-tiap detik dan minit dan jam dan hari. Kalau sekiranya sinar matahari dan cahaya bulan dan edaran falak tidak teratur dengan benar, nescaya manusia tidak akan berani menentukan suatu rencana dalam kehidupan. Tak boleh nak rancang dah. Tukar-tukar semacam cuaca dah. Tak boleh nak jangka. Tapi kalau kita boleh jangka, kita boleh rancang sesuatu. Sehingga kalau sekiranya Tuhan Allah melarang manusia berkata pasti tentang hari esok, bukan berarti bahawa hari esok, misalnya sekarang Rabu dan besok Khamis, akan berubah, melainkan hidup manusia itu sendiri belum pasti akan sampai besok dah. Benda tak menentu berlaku masalah. Adapun cakrawala tetap berjalan benar dan teratur selama kiamat belum datang. Perhatikanlah jaminan Tuhan ini, tidak Allah menjadikan demikian melainkan dengan benar. Matahari menjadi suluh, bulan menjadi pelita. Terbalik tak? Ini pentingnya matahari itu punca cahaya, bulan itu pantulan cahaya. Sinar matahari ada dan cahaya bulan pun ada dalam diri kita sendiri. Laksana berlian tak diberi pula akal untuk menyambut cahaya itu.
Maka bagaimanapun kerasnya sinar matahari dan bagaimanapun lembutnya cahaya bulan, tidak akan diketahui kebenarannya kalau otak sendiri dalam keadaan gelap gelita. Orang yang otaknya kelam, gelap gelita telah akan mendapatkan cahaya kebenaran yang dijamin oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hujung ayat tadi adalah tepat. Maksudnya mafhumnya, dan jelaskan tanda-tanda untuk kaum yang mahu mengetahui. Hujung ayat kelima. Ya'lamun artinya adalah orang-orang yang mengetahui, oleh kerana dia adalah fi'al mudhari', maka dia mengandungi zaman sekarang dan zaman masa depan, zaman ke depan. Kita terpaksa menjelaskan maksud mudhari'nya itu dengan menambah kata mau, agar terasa bahawa pencipta ilmu itu tidak berhenti menyelidiki baik kini, besok atau seterusnya. Dan sini barulah disebut satu sudut sahaja daripada ilmu, iaitu ilmu falak. Baru kita bincang ilmu falak baru dah. Terkhusus pada bulan, kerana ada hubungan dengan perhitungan hidup kita. Dan kelak kita akan bertemu lagi ayat yang lain yang menjadi ayat tanda-tanda bagi orang yang mahu mengetahui. Sesungguhnya pada perlainan pertukaran malam dan siang, pakai ayat kena lah. Ikhtilaf kita ertinya di sini perlainan lah. Perbezaan malam dan siang lah. Dan boleh juga diartikan pergantian siang dan malam, boleh juga dah. Kita pilih perlainan sebab malam dan siang itu bukan semata-mata berganti-ganti, tapi dalam pergantiannya itu ada pula perlainannya. Tidak sama ukuran masa dan segala malam dan segala siang. Ada malam yang panjang dan ada malam yang pendek. Dan siang pun demikian pula. Ikut musim dah. Kerana perlainan musim dan perlainan di antara malam dan siang itu pun menentukan ukuran hidup kita. Malam tempat istirahat, siang tempat berusaha, dan apa yang telah dijadikan oleh Allah di semua langit dan bumi. Alangkah luas yang tercakup dalam kata-kata sabda Tuhan ini. Alangkah banyaknya yang dijadikan Tuhan di langit. Makhluk di langit. Alangkah banyaknya bintang-bintang yang menghiasi halaman langit. Dan alangkah banyaknya tumpuk yang halus sampai kepada pohon besar di rimba raya dan binatang-binatang ternak dari liar, isi laut dan dari lumut sampai kerang, sampai ikan dan manusia sendiri dengan perbezaan warna kulit dan iklim daerahnya. Perlainan benuanya dan banyak lagi sehingga umur kita tidak cukup buat menyelidikinya semua. Semuanya itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang mahu bertakwa. Tanda-tanda kebesaran Allah, ilmu Allah lah. Ujung ayat ke-6. Untuk mengetahui adanya Tuhan yang Maha Pencipta, lihatlah dan perhatikanlah isi alam, baik di langit ataupun di bumi. Kalau kita tengok tanda kebesaran Allah, langit bumi ni, kita berasa ni ada Tuhan lah cipta benda hebat setahun ni nak. Pada alam itu semualah akan membuktikan bahawa Allah itu memang ada lah. Gabungkanlah perasaanmu yang halus dengan akalmu yang cerdas, bekerjasama mencari Tuhan dengan melihat alam. Nescaya Tuhan akan bertemu, sebab alam yang jadikan itu adalah ayat-ayat atau tanda atas adanya Maha Pencipta. Janganlah engkau demikian dangkal lalu berkata bahawa Allah itu tidak ada, sebab tidak engkau dapati dengan panca inderamu. Sebab pendapat panca indera boleh salah kalau tuntutan akal tidak ada. Lebih-lebih dahulu engkau akan membuktikan bahawa akal sendiri memang ada. Kalau engkau melihat satu bangunan yang indah dan teratur menurut ilmu arkitektur yang tinggi, nescaya engkau kagum akan akal arkitek yang merencanakan bangunan itu. Padahal tubuh atau zat dari akal itu sendiri tidak engkau dapati dengan panca indera. Segala bangunan gedung pencakar langit, jambatan moden, Sputnik, mengharung ruang angkasa dan 1001 lagi yang lain adalah hasil akal. Tapi akal sendiri tidak bertemu kalau dicari. Demikian pula lah mencari Tuhan. Sebagai pencipta alam seluruhnya di bumi dan di langit, bekas ciptaannya telah ada, maka akal pun pula yang memastikan bahawa dia ada. Setelah kita sampai kepada maqam yang demikian, nescaya sedarlah kita akan diri dan hubungan diri dengan Tuhan. Maka timbullah takwa, iaitu rasa hubungan yang erat dengan Allah. Kerana melihat bekas kekuasaan Allah. Erti takwa telah kita ketahui. Di antaranya ialah memelihara hubungan, memelihara peraturan. Setelah menilik teraturnya perjalanan alam, sempurna takbirnya, maka insan pun insaflah akan dirinya. Dia akan selamat hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Asal dia tidak melanggar dua peraturan. Peraturan pertama ialah yang nampak jelas dalam alam, yang dinamai dengan undang-undang alam, naturwi. Undang-undang ni lah, sunnatullah. Jadi tidak satu pun makhluk dapat melanggarnya. Sistemnya Allah buat lah. Yang kedua, undang-undang syariat, yang dibawa dan dituntunkan oleh Rasul dalam menentukan buruk dan baik, manfaat dan mudarat, terpuji atau tercela, ilmu dan taqwa. Sekat tu sajalah perbincangan kita tentang dua ayat dan tafsir dua ayat. Pengajaran yang kita ambil daripada dua ayat tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakumulika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.